Hai, apa kabar semua? Pagi ini aku nak beritahu kamu semua satu pendedahan baru, satu pembongkaran baru yang 90% rakyat Malaysia mungkin tak pernah tahu. Isu ini melibatkan kes rasuah baru yang berskala berbilion ringgit Malaysia berjaya didedahkan hari ini, yang saya dapat laporannya telah dibocorkan kepada saya dan telah merusakkan nama baik Malaysia. Jadi sebelum itu, jangan lupa tekan butang subscribe dulu. Jangan juga lupa berikan komen kamu. Jangan juga lupa tinggalkan komen kamu dan share video ini supaya orang yang tak pernah tahu skandal rasuah terbesar berskala besar terbaru yang bukan 1MDB baru saja dibongkar melalui channel ini. Ini melibatkan, terima kasih dulu sebelum nonton. Hari ini hari Minggu, sabar, pelan-pelan kita cerita supaya Anda dapat mengikutinya step by step, supaya kamu tidak terus melenting. Ada orang nih baru mula dengar sudah marah, baru orang mula cakap sudah marah. Belajarlah mendengar supaya Anda tidak menjadi penilai yang cepat sehingga Anda salah langkah pula. Macam saya, sebelum saya ulas, saya akan baca, saya akan kaji, saya akan ketahuinya, saya akan coba silangkan banyak isu supaya kita tidak tersilap cakap. Jangan kita sampai memfitnah orang pula, karena itu satu perbuatan dosa yang besar. Anda pun tahu, bagi mereka yang berpuasa, perbuatan memfitnah orang itu kan berdosa. Dosa besar, bosku, hampir sama dengan case membunuh, menyebabkan nama orang buruk, menyebabkan nama institusi keluarga orang jadi jahat dan sebagainya. Tapi hari ini bukan sekadar fitnah, tetapi telah dipecahkan sepecah-pecahnya, dibongkar, didedahkan dengan begitu luar biasa. Sampai aku ketika mendapat laporan, mendapat isu ini, mendapat pendedahan ini, ada maklumat sampai kepada saya sampai terkejut, mau tercabut mata, hidung saya jadi lebih besar, telinga jadi lebih besar, yang paling penting kepala nak pecah, hati nak pecah sebab nak marah. Mana tak marahnya? Duit sepatutnya digunakan untuk pembangunan negara, tetapi digunakan untuk rasuah di sini sana. Patutlah kan banyak jalan raya kita tak siap-siap. Patutlah banyak kemudahan-kemudahan kita yang sepatutnya dapat seteguh sedemikian. Rupa-rupanya kita dapat pondok. Tandasnya yang bersaiz size grade A dapat tandas size grade, tak ada grade langsung. Mangkuk tandasnya yang paling murah, kalau boleh yang paling semurah-murahnya. Bastop yang cantik entah size apa kecantikannya, akhirnya kita dapat bastop grade kena hujan. Terpaksalah yang naik motor tak dapat bersinggah di bastop itu untuk berteduh kalau hujan. Pergilah pula tempat-tempat seperti flyover yang lebih bahaya itu. Tapi apa kan daya? Ada orang rakus yang tak pernah puas-puas kaya. Hari ini nak dedahkan satu lagi case rasuah berskala besar didedahkan. Kita dapat laporan ini dan mengatakan Malaysia menjadi semakin rosak. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang. Beliau katakan bahwa kes rasuah yang berskala besar yang terdedah kemarin melalui channel saya juga dapatlah keluar ini. Beliau mengatakan ini adalah menunjukkan Malaysia makin rusak oleh rasuah. Menurut Anwar, pendedahan kes penyelewengan dana mencecah nilai berbilion ringgit jelas menunjukkan Malaysia semakin rosak akibat aktiviti rasuah berskala besar. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan ulasan seperti yang dipetik. Aku ketika membaca ini, ketika dapat laporan ada berbilion, nanti aku beritahu kamu berapa bilion yang hilang duit itu. Adakah 10 bilion kah, 20 bilion kah, 30 bilion kah dan sebagainya. Tapi aku nak bagi tahu sebagai clue supaya kau habiskan serakaman ini. Nilainya hampir sama dengan nilai 1MDB. Nah, yang lebih menarik, siapa dalang di sebalik penyalahgunaan dana berbilion ringgit terbaru ini?
Dia akan cakap lagi, ini semua salah DAP, ini semua salah DAP. Apalah sangat kan. Ini semua salah orang penerima rasuah, ini bukan salah parti, ini salah orang yang makan rasuah, penjahat makan rasuah tuh. Pengurusi Pakatan Harapan itu yaitu Anwar Ibrahim berkata, ia ternyata satu tragedi yang menimpa negara, tak kalah rompakan oleh pemimpin dan golongan elit, mencecah puluhan bilion tanpa titik nokta. Belum pun selesai, case isuan MDB, baru satu yang berjadi diselesaikan di Amerika Serikat, timbul lagi isu berbilion ringgit dana duit Malaysia disonglap, dimakan tahap apalah, nak cakap apapun aku tak tahu lagi. Tambah ahli parlimen Port Dickson itu lagi, rakyat miskin serta golongan yang terpinggir hampir pasti tidak akan dapat pembelaan. Tak kalah kes melibatkan 1MDB serta kes rampasan ratusan juta di kota Kinabalu belum terungkai. Kini muncul pula kes rasuah melibatkan 8 individu yang direman, berhubung kes rasuah melibatkan proyek milik syarikat berkaitan kerajaan GLC yang bernilai lebih RM 2,3 bilion. Bayangkan, ini syarikat berkaitan kerajaan ini masalahnya. Banyak syarikat milik kerajaan yang tiba-tiba pula menjadi siasatan kerana melibatkan rasuah. Dan 8 orang ini, salah seorang daripada mereka adalah orang kanan eksekutif kepada GLC atau CEO yang melibatkan rasuah proyek berkaitan syarikat kerajaan bernilai 2,3 bilion. Itu bukan sedikit, itu banyak. Itu boleh belanja satu buah negeri, peruntukan satu buah negeri untuk setahun, tapi disonglap begitu saja. Malah kes-kes seperti ini semakin rancak dan tiada ketegasan dari segi tindakan dan undang-undang oleh pihak berwajib, kata Anwar lagi dalam satu catatan terbarunya di Facebook kemarin. Anwar berkata dalam beliau mengalu-alukan langkah tegas SPRM dalam beberapa kes mutakhir ini, namun Pakatan Harapan tetap mendesak agar tindakan terus diambil terhadap pemimpin atau pimpinan politik dan pejabat awam. Media semalam melaporkan 8 individu telah direman SPRM bagi membantu siasatan berhubung kes rasuah melibatkan proyek milik syarikat berkaitan kerajaan yaitu GLC bernilai lebih RM2,3 bilion. Aku tak dapat fikirlah, aku tak boleh hadamlah berapa banyaklah mereka nak songlap lagi nih. Cukuplah songlap sikit-sikit. Kalau nak songlap, ini songlap tak tahulah sampai 2 bilion. 2 bilion nak buat apa? Nak songlap tu. Tak ingat dunia ke? Tak ingat surga neraka ke? Aku pun tak tahulah. Anda boleh komen lah. Mereka ni tak ingat dunia neraka ke? Sehingga sanggup mencuri duit sehingga begini banyak. Permohonan reman terhadap kesemua suspek berusia daripada 35 hingga 45 tahun tersebut dibuat di bawah Mahkamah Berasingan, termasuk Mahkamah Magistrate Petaling Putrajaya dan juga Kuching Sarawak. Menurut sumber, kesemua suspek yang terdiri daripada jabatan Ketua Pegawai Eksekutif, Ketua Pegawai Operasi, Pegawai Eksekutif, Pengarah dan pemilik syarikat terbabit dipercayai terlibat dalam pelakuan rasuah dan proyek milik sebuah GLC. Katanya lagi, anggaran nilai kontrak keseluruhan melebihi RM2,3 bilion antara 2017 hingga 2021. Ini baru berlaku 2017 hingga 2021, dan yang suspek yang terdiri daripada, dengar betul-betul, ini orang-orang yang sudah besar gaji masih juga buat salah menerima rasuah, disabitkan pula, masih lagi direman pula terima rasuah. Gaji tak cukup kah? Aku terfikirlah, gaji tak cukup ke? Dengan jawatan Ketua Pegawai Eksekutif, ini bukan jawatan kecil, ini bukan kuli-kuli saja, ini bukan kerani-kerani saja, ini golongan elit. Ketua Pegawai Eksekutif, Ketua Pegawai Operasi, Pegawai Eksekutif, pengarah, bayangkan pengarah, gaji sudah berapa ribu, tapi masih mencuri duit. Apalah sangat tua, aku tak dapat bayangkan lah. Mungkin pencuri ini, dia bukan tentang sikap, tapi dia tentang pemikiran yang tak pandai cukup-cukup. Dan pemilik syarikat terbabit dipercayai, dan pemilik syarikat juga dikatakan telah direman untuk membantu siasatan kerana pelakuan rasuah proyek milik sebuah GLC melibatkan
lebih 2,3 billion. Sekarang kalian tinggalkan komen Anda. Adakah gaji itu menjadi punca mereka merompak, menerima rasuah atau sebagainya? Atau adakah memang itu sikapnya daripada lahir sampai mati dan lupa dunia dan neraka ke? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, tinggalkan komen Anda supaya kita dapat kongsikan perbuatan jahat ini harus dihentikan dengan segera. Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde. Ulas jangan tak ulas, jangan malu-malu. Kita jumpa lagi. Bye-bye.